Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Untuk video kita pada kali ini, selepas saya beberapa kali mendedahkan betapa menteri-menteri kerajaan perpaduan madani ini tak cerdik belaka, rupa-rupanya ketidakcerdikan itu telah berjangkit kepada anak-anak papa penyokong-penyokong mereka. Nak buat macam mana? Manalah tak tumpahnya kuah kalau ke dalam nasi. Kita intro dulu. La 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 la. Cikitiri macam ni, tuan-tuan dan bawah sekalian. Sekarang ini kita semua tahu rungutan para peniaga dekat Bazar Ramadan betapa harga makanan yang dijual terpaksa mahal sebab mereka tidak ada pilihan. Barang-barang mentah begitu mahal pada ketika ini. Ayam mahal, bawang mahal, minyak mahal, semuanya mahal sekarang ini sampai mereka tidak ada pilihan lain selain daripada terpaksa menjual harga pergi haji balik hari. Tetapi percayalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan mereka sengaja hendak menaikkan barang-barang ini, harga barang-barang ini sebab mereka bukan nak untung gila pun. Mereka cuma terpaksa cover balik kos barangan mentah yang begitu mencanak-canak naik pada ketika ini. Dan benda ini sebenarnya bukan satu rahsia legidah. Kita semua tahu masalahnya. Dan antara produk yang sangat-sangat terjejas pada ketika ini ialah ayam golek. Di mana ayam golek ini rata-ratanya dekat sekitar bazar-bazar di sekeliling Kuala Lumpur ini kan dijual pada kadar RM26 ke RM34 macam tu lebih kurang. Bahkan ada juga tempat-tempat dekat luar bandar dijual antara RM34 ke RM36 pun ada. Bahkan kalau tak salah saya tuan-tuan dan bawah sekalian, ayam golek yang dijual oleh Wan Mah Hussein, Wan Mah Hussein anak papa yang paling power tu kan, dijual pada harga RM30 seekor. Luar biasa betul tuan-tuan sekalian. Tapi saya tak nak salahkan dia. Nak buat macam mana? Sebab saya pernah menjadi peniaga. Saya tahu tentang untung rugi, tentang kos yang terpaksa tanggung dan macam-macam lagi. Dan sesetengah kenaikan itu memang tidak dapat dielakkan. Dan Sinar Harian telah melaporkan berita tentang seorang peniaga ayam golek yang bernama Zaid kalau tak salah saya, di mana beliau telah menyatakan beliau tetap kekal jual harga RM28 untuk seekor ayam golek kerana fikirkan pasal pelanggan. Kesian dekat pelanggan, dia tak nak naikkan harga walaupun harga barangan sekarang ini, harga ayam sebagainya memang sangat-sangat tinggi. Sekonyong-konyong tuan-tuan dan puan sekalian, datang anak papa yang tersohor yang sangat-sangat popular kerana telah menjadi lubuk kepada pendedahan skim Insan Wafpe, iaitu Bustam bin Omar ataupun nama glamournya Mantoba, pergi maki hamun si Zaid tu. Dia kata kepala otak kau tut 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 dan tut. Tak nak sebut lah sebab nanti video ini nanti kena report pula tak pasal-pasal je kan. Cumanya Mantoba kata tak patut dia jual mahal macam tu lah kiranya. Ayam seekor sekarang makin murah dia kata. Celah mana makin murah aku tak tahulah masalahnya kan. Tapi dia kata ayam sekarang dah murah, barang-barang pun murah sebagainya, tetap nak jual mahal dan macam-macam lagi. Sekarang ini Mantoba dia nak bandingkan ayam golek yang dijual dekat Bazar Ramadan ini dengan ayam golek yang dijual dekat Baker's Cottage. Anda bayang nak bandingkan ayam dekat jual Bazar Ramadan dengan ayam Baker's Cottage, macam tak kena langsung tau. Tapi tak apa, yang itu kita cerita kejap lagi. Sekarang kita nak cerita tentang ayam golek itu sendiri. Apakah kos yang terlibat? Sekarang macam ni tau. Bila kita cerita pasal ayam golek, anda jangan ingat ayam tu beli kat kedai golek jual. Bukan, dia bukan macam tu. Ayam golek ini ada rempahnya. Dan bahan-bahan untuk buat rempah ayam golek ini bukannya murah tau. Sebab dia banyak sangat. Ada dua item utama. Satu rempah untuk ayam itu sendiri, dan yang kedua dia punya sos cicah. Sos cicah pun kena. Sebab mana ada orang jual ayam golek tak ada sos cicah? Tak kena bang masalahnya. Untuk ayam golek punya rempah itu sendiri, okey, tolak tepi ayam dulu. Kita perlukan bawang putih, perlukan bawang merah, kemudian kita kena ada serbuk kunyit kalau perlukan serbuk kunyit. Kemudian kita kena ada gula Melaka atau gula nira ataupun gula perang, tak boleh pakai gula biasa. Kemudian kita kena ada macam-macam bahan lagi rempah ratus kan. Kita kena serai dan kita kena ada laudi hitam. Tengoklah kesesuaian, dan barang-barang ini kena beli banyak sebab batch yang nak dijual banyak. Sebab sekali jual dekat Bazar Ramadan biasanya akan standby dalam 50 ke 60 ekor untuk Bazar Ramadan yang sangat-sangat sibuk. Kalau yang tak bersibuk sangat mungkinlah standby 20-30 ekor, tetapi tetap banyak. Jadi mana boleh satu labu untuk seekor ayam? Kau ni gila ke apa masalahnya kan? Jadi itu untuk bahan rempah saja tau. Untuk kuah cicahnya pula kena ada cuka, gula, garam, kemudian kita kena ada tepung jagung, kita kena ada macam-macam benda. Sebab orang kata apa, bahan cicak ni pun sebenarnya bahan-bahannya agak mahal juga kalau nak ikutkan.
Jadi kalau kita combinekan dengan ayam ni pula mana boleh jual ayam baby bang. Ayam baby yang tak sampai sekilo tu kecil sangat, mengamuk orang lagi. Biasanya ayam range antara sekilo 1200 gram ataupun sekilo 2 ke 1600 gram, sekilo 6. Antara range itulah. Jadi katalah kita ambil ayam yang sekilo 6 lah yang paling besar sebagai contohnya kan. Ayam yang kita nampak dekat bazar pasar borong biasanya dalam range RM9.40 macam tu sekarang lebih kurang. Ini kat harga KL lah. Jadi RM9.40 kalikan dengan sekilo 6 ayam kan. Sekilo 6 tu 1.6 kilo ayam. Bermaksud harga seekor ayam itu saja dah mencecah RM15. RM15 campur rempah ratus itu gedebak ini. Kos untuk seekor ayam gulik itu saja boleh cecah antara RM17 ke RM18. Itu paling minima. Tak campur lagi kalau bakar guna arang. Tak campur lagi kalau dia bakar guna gas. Tak campur lagi logistik, minyak nak pergi kedai dan sebagainya. Tak campur lagi kalau dia letak pekerja. Semua ini kena ambil kira. Dan sebab itulah orang kena jual antara RM26 sampai ke RM35. Itu pun kadang-kadang untung cukup makan saja untuk orang kata apa, break even bak kata orang. Ini adat meniaga tuan-tuan. Bukan benda tipu tau. Anda tanya semua peniaga-peniaga dekat luar sana, mereka akan setuju dengan apa yang saya kata. Dan Mantoba ni pula, mungkin dia tak pernah meniaga. Ataupun mungkin selama ini bini dia beli barang untuk dia. Dia duduk diam kat rumah hanya main Facebook kan. Jadi sekarang ini, saya beritahu kepada anda semua, ini hakikat sebenar seorang peniaga. Bukannya mereka jual mahal tu, oh nak untung pergi haji balik hari. Tak. Sebenarnya kos yang mereka kena terima adalah sangat-sangat banyak sebenarnya. Jadi mereka kena markup mana yang boleh. Tetapi macam mana pula Baker's Cottage boleh jual sampai RM16.99 untuk seekor ayam bakar? Murah gila. Kalau Baker's Cottage boleh jual murah macam tu, kenapa peniaga bazar Ramadan tak boleh jual? Jawapannya mudah saja tuan-tuan sekalian. Baker's Cottage ini asal usul je ialah sebuah kedai bakery, tapi tak berapa laku sangat. Dia taklah macam Secret Recipe ke ataupun King's Confectionery ke. Dia memang satu kedai bakery yang okay fine, roti bagus dan sebagainya, tapi dia tidak vavavum, dia tak meletup. Sampailah syarikat kartel ayam terbesar dekat rantau Asia Tenggara ini, iaitu Leong Hub Industries, membeli Baker's Cottage, meletakkan Baker's Cottage sebagai salah sebuah anak syarikat mereka. Dan mereka nampak potential. Letak ayam dekat situ, orang akan beli produk-produk lain dekat Baker's Cottage, mereka akan untung. Jadi oleh kerana Leong Hub ini merupakan kartel ayam, dia boleh bekalkan ayam kepada Baker's Cottage dengan harga yang sangat-sangat murah. Dan mereka boleh jual dengan harga loss leader. Loss leader maksudnya apa tahu? Ayam yang dijual itu sama ada untung sangat-sangat sedikit ataupun mungkin sekadar balik modal ataupun ada sedikit kerugian. Tapi mereka tak heran sebab mereka bukan nak dapat untung pun ayam tu, tetapi mereka nak jadikan ayam bakar mereka yang RM16.99 tu sebagai promotion untuk orang datang ke Baker's Cottage. Bila orang datang Baker's Cottage, mereka nak beli ayam, mereka nampak ada kek lah, ada roti lah, ada sausage lah. Mereka beli produk-produk lain, untung Baker's Cottage datang dari situ. Anda faham tak strategi ni? Banyak syarikat-syarikat besar dekat luar sana gunakan strategi yang sama. Ambil satu item yang hot seller, rugikan dekat situ, no problem. Tarik orang masuk ke kedai. Bila masuk ke kedai, produk-produk lain ada, rambang mata, satu persatu beli. Datang nak beli ayam saja konon-kononnya, balik ambil kau kiri kanan plastik penuh dengan roti, penuh kek dan sebagainya. Ini strategi kartel, strategi korporat, strategi kapitalis sebenarnya tuan-tuan sekalian. Dan benda ini anda kena faham. Ini asas perniagaan. Taktik-taktik, strategi-strategi ini, benda ni bukan satu benda fata morgana tau, bukan benda kayangan. Benda ini memang logik gila. Ramai dah buat macam ini dan Baker's Cottage tidak terkecuali. Kebetulan pula pemiliknya macam saya katakan tadi merupakan kartel ayam. Jadi macam mana anda bandingkan peniaga bazar Ramadan yang terpaksa ambil ayam dekat pasar borong dengan harga RM9 lebih dengan Baker's Cottage yang dapat ayam direct daripada kartel ayam itu sendiri? Boleh banding? Tak terbandingnya bang. Kalau ada yang nak bandingkan juga, anda memang sangat-sangat tak cerdik masalahnya. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Kalau mereka cerdik, mereka tidak akan menyokong kerajaan perpaduan madani ini. Kalau mereka cerdik, mereka akan merasakan bahawa macam bangang kan selama ni kan kerajaan ni kan. Tetapi oleh kerana mereka tak cerdik, kerana itulah mereka sanggup untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tak masuk akal seperti ini, serta menggunakan hujah-hujah yang langsung tak mampu diterima oleh kepandaian manusia yang biasa-biasa. Apatah lagi manusia yang luar biasa pandainya. Tapi nak macam mana? Dah Seni Hamzah kata macam ni kan?
Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.